Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru seterusnya, rakan-rakan sekalian. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Jiran Itu Ialah Dia. Swilan merupakan seorang ibu kepada anak tunggal bernama Jason. Perangai Jason yang tidak gemar bercampur dan bergaul dengan orang lain sangat tidak disukai oleh Swilan. Jason suka memerap di rumah dan menolak untuk keluar rumah dan bergaul dengan anak-anak jiran yang lain. Hal ini merusingkan ibunya. Manakan tidak, Jason sangat memerap di rumah sehari suntuk daripada keluar dan bertegur sapa dengan jiran di kawasan persekitaran itu. Jason, mengapa kamu asyik terperap di rumah sahaja? Ibu risaulah dengan keadaan kamu ini, tanya Swilan. Pertanyaan ibunya pada pagi itu tidak dijawab oleh Jason. Dia hanya berdiam diri tanpa sebarang kata. Dia seolah-olah tidak peduli dengan apa yang diperkatakan oleh ibunya. Melihat keadaan Jason, Swilan berlalu pergi. Dia tahu bahawa Jason tetap enggan bercampur dengan anak-anak jirannya yang berbangsa Melayu walaupun pelbagai nasihat telah diberikan kepadanya. Nasihat yang diberikan itu bagaikan mencurah air ke daun keladi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keesokan harinya, Swilan cuba untuk memujuk Jason supaya bercampur dengan jiran mereka. Beliau menyuruh Jason agar tidak bersikap seperti katak di bawah tempurung. Hal ini menyukarkan masyarakat untuk saling mengenali antara satu sama lain. Namun begitu, Jason memberikan bermacam-macam alasan untuk tidak bergaul dengan jirannya. Dia menyatakan bahawa jiran-jirannya hanya suka menjaga tepi kain orang lain. Swilan menggeleng-gelengkan kepala apabila mendengar jawapan yang diberikan oleh Jason itu. Suatu petang, seorang daripada anak jiran Swilan, Rahman, menghantar bubur pisang yang dibuat oleh ibunya ke rumah Swilan. Pada waktu itu, Jason kebetulan berada di luar rumah. Lalu, Rahman menyapa Jason dan bertanya akan kabarnya. Jason hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Tanpa putus asa, Rahman tetap mengajukan beberapa soalan kepada Jason. Namun dia hanya menjawab soalan tersebut secara endah tak endah sambil menunjukkan perasaan dingin. Selepas menyampaikan bubur tersebut kepada Jason, Rahman berlalu pergi dari rumah Jason dengan perasaan yang kecewa. Ketika di sekolah, pada waktu mata pelajaran sejarah, guru sejarah telah meminta para pelajar untuk menyiapkan tugasan sejarah secara berkumpulan. Jason ditempatkan dalam kumpulan yang sama dengan Rahman. Sepanjang perbincangan berlangsung, sikap Jason tetap tidak berubah dan dia hanya mendiamkan diri umpama keral sumbang. Rahman berusaha untuk membuat Jason bercakap, namun usahanya itu tetap tidak berhasil. Namun begitu, dengan takdir Tuhan, pada suatu hari rumah Jason telah terbakar. Kebakaran tersebut berpunca daripada gangguan lita pintas yang berlaku di bahagian atas rumah Jason. Seluruh kampung gempar dengan kejadian tersebut. Lalu mereka tergesa-gesa pergi ke tempat kejadian. Mereka bekerjasama bagai au dengan tebing untuk memadamkan api. Swilan yang berada di luar rumah
teringat akan Jason yang sedang tidur di ruang tamu. Dia menjerit meminta bantuan orang kampung untuk menyelamatkan permata hatinya itu. Apabila mendengar jeritan tersebut, Rahman segera melurus ke dalam rumah Jason untuk menyelamatkannya. Dia langsung tidak peduli akan api yang menjulang tinggi di dalam rumah tersebut. Akhirnya, Jason dapat diselamatkan walaupun terdapat sedikit kecederaan ringan di bahagian kakinya. Dia terus dikejarkan ke hospital. Di hospital, Jason terbaring lesu. Dia merenung wajah ibunya yang berada di sisi katil itu. Jason, syukurlah awak selamat, bisik ibunya dengan suara yang perlahan. Sejurus kemudian, pintu kamar pesakit dibuka dengan perlahan. Kelihatan Pak Ahmad, Mak Jah dan Rahman melangkah perlahan menuju ke katil Jason. Swilan tersenyum lalu menjemput mereka duduk. Tiba-tiba, Jason bersuara, "Rahman, saya minta maaf, saya menyesal. Sekarang baru saya mengerti erti jiran dan persahabatan." Jason menghulurkan tangannya kepada Rahman. Rahman menyambutnya. Swilan memandang wajah Pak Ahmad dan Mak Jah. Swilan tersenyum luas. Sekian, terima kasih.